Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفني ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faidatun situ ya. Ini suatu faedah pada menyatakan akan kelebihan syahadah, iaitu syahadah itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah itu segala hurufnya 24 huruf. Daripada lam alif tu sampai pada huruf ha lepas Allah, lafzul jalalah tu ada 24 huruf. Dan sekalian itu huruf harfiahnya, yakni dibuatkan sekalian hurufnya itu sahaja itu tiada titik, kata dia. Semua kalimah yang 24 huruf tu daripada lam alif sampailah huruf ha tu tak ada yang huruf bertitik. Mana ada? Huruf yang bertitik, huruf ta, huruf tha, huruf jim. Kan. Pasal apa tu? Kerana nak mengisyaratkan. Isyarah dia apa? Isyarah tu makna nak memberi petunjuk kepada saigianya. Saigianya tu sepatutnya. Barang sesiapa yang mengata dengan dua kalimah syahadat. Siapa-siapa yang menyebut dua kalimah syahadah itu, kata dia, dengan ikhlas hatinya. Nak mengisyaratkan kalau nak baca kalimah syahadah, kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kena ucapkan dia dengan ikhlas. Tak ada titik. Ya, maknanya tak ada titik tu nak mensyaratkan bersih. Ikhlas sebut tu. Sebab tu kalau orang kafir nak masuk Islam, dia kena ucap kalimah syahadat tu dengan ikhlas dia, bukan dengan sebab terpaksa atau dipaksa dia. Kalau dipaksa tak sah. Dia mesti ucap tu diri dia nak buat, dia sendiri nak ucap. Bukan dia nampak pedang dekat leher dia so dia mengucap. Dia mengucap juga tapi nak melepaskan diri dia. Tak boleh. Tak jadi Islam dia. Baik. Dan tiada sekalian daripada sekalian hurufnya itu bertitik, isyarat kepada bahawasanya saigianya sepatutnya bagi barang sesiapa yang mengata dengan dua kalimah syahadat itu, bahawasanya hendaklah suci hatinya daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga jangan sebab dia nak mengucap dua kalimah syahadat itu sebab nak kahwin. Dia nak kahwin dengan orang perempuan, ya, maka dia mengucap dah dua kalimah syahadat. Tak boleh. Dia kena ucap tu dalam keadaan ikhlas hati dia, dengan sengaja dia nak mengucap. Ya. Itu dia. Ni pasal nak kahwin dia pun mengucap. Nanti yang tak bagus tu, nanti bila lah apa dah kahwin apa semua, dia keluar pula masuk demi agama balik. Ada banyak kes tu. Jaga.
Lagi. Dan lagi dua kalimah syahadat itu 24 huruf kerana bahawasanya malam dan siang itu 24 saat. Saat tu bahasa Arab. Artinya jam. Kam sa'ah, pukul berapa sekarang? Kam sa'atul an, sekarang ni pukul berapa? Macam tu kan. Al-an 11. Sekarang pukul 11. Orang Arab macam tu lah. Tapi kalau kita cakap macam tu kat orang Arab, dia gelak. So dia gelak cakap macam kartun, dia kata. Sebab bahasa Arab fasahah ni, dia orang tak guna, dia orang pakai pasar. Kan? Jadi bila dia bahasa pasar tu, kita cakap bahasa baku dengan dia. Jadi bahasa baku ni ada dalam televisyen, dalam cerita-cerita kartun, dia baku. Ingat belajar bahasa Arab, ambil kisah kartun-kartun Nabi Musa ke apa tu, dia cakap fasih. Jadi kalau filem Arab biasa ni ada bahasa ni, bahasa kasar, bahasa pasar-pasar. Dia kata al-layari ragha'at silitani hubba albi min ghadi. Hubba albi. Sebenarnya cinta hatiku, qalbi jadi albi. Jadi huruf qaf kadang-kadang jadi gha, huruf ghin. Kan? Huruf qaf tu jadi ragha'at silitani. Kan? Jadi tu lah. Dia ni bahasa pasal lain sikit. Baik, qala musannif rahimahullah taala. Jadi 24 jam, maka tiap-tiap satu huruf itu dapat menutupi ia akan dosa tiap-tiap satu saat. Setiap satu jam tu, dosa untuk menghindari 24 jam dalam sehari semalam tu ialah dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah ni Muhammadur Rasulullah. Kalimah ni dapat menutupi 24 jam sehari semalam. Apa menutupi sini? Dapat menghalang, termasuk menutupi itu, menghalang daripada berbuat dosa. Kalau kita sebut dia dengan benar, dengan benar tu dengan makna mengamalkan tuntutan dia. Jadi dapat menghindarkan diri kita sehari semalam daripada berbuat dosa. Ataupun murad pengarang tu ialah membersihkan kita, dosa kita sehari semalam. Apa nak bersihkan tu? Dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa mana ni? Dosa-dosa kecil yang tak melibatkan manusia. Kalau mengumpat tak daya dah, tak dapat dan nolong Kalau mengumpat tu dosa dia tak terampun. Melainkan syarat sah taubat dia tu, kata Syekh Abdul Qadir Mandeling dan kitab Penawar Bagi Hati dia, kena mohon maaf. Kalau mohon redha dan halal daripada orang yang dia buat dosa, buat zalim. Dia mengumpat kawan tu kan, mengumpat tu kena minta maaf. Jumpa dia, cakap dengan dia, saya ni sebenarnya dah mengumpat awak, jadi saya minta maaf lah pada awak. Dia tanya, apa yang awak umpat? Awak nak tahu juga ke? Kena bagi tahu. Adalah sikit je, sikit. Cakap, apa dia yang awak cakap ni? Dia cakap laki awak bengot. Dekat situ juga dia mengamuk lah. Memang susah. Dan melibatkan orang ni. Kalau cakap perkara yang baik, memuji, adakah itu? Muji tak apa. Maknanya dia macam ni, takrif mengumpat ni, perkara yang kita cakap pasal seseorang di belakang dia, yang mana bila dia dengar dia tak suka benda tu. Dan benda yang kita cakap tu benda yang benar. Itulah dia. Memang dia bengot pun. Dia cakap benda benar tapi dia tak suka. Itu mengumpat. Tapi kalau kita cakap benda yang baik di belakang dia, yang mana sekiranya dia dengar tu dia tak marah, maknanya dia suka, yang tu tak mengapa, harus yang demikian tu. Dia kata, kau tahu Dak Ahmad tu handsome. Memang handsome betul.
Dia pun tahu dia handsome kan. Dia kata handsome, dia rasa, oh dia keji aku ni. Ada tak? Dia pali aku ni. Jadi itu beza dia mengumpat dengan fitnah. Kalau fitnah ni benda tak ada. Benda tu bukan dia buat. Kalau benda memang dia buat tapi dia tak suka, tu mengumpat. Kalau benda tu memang dia tak buat, itu fitnah. Kalau benda tu memang dia buat tapi di depan dia kita cakap. Aku kalau cakap tak ada belakang-belakangnya, depan. Tapi yang kita cakap tu memalukan dia, mengaibkan dia, tu panggil mengkeji. Ni tiga semua tak boleh pakai. Semua jangan buat. Ya, aku tak main umpat belakang-belakang ni, aku cakap depan-depan. Sama ke? Dosa ke? Keji dia kat depan. Dia ada kat depan cakap, betul tak hari tu engkau engkau jatuh lubang. Kan? Memang kan malu dia. Benda yang keji dia kan. Dia mana benda tu maruah. Umpamanya lah. Cari yang lebih besar pada itulah. Bila orang dengar orang tak suka. Jadi kalau jenis orang yang tak kisah tu lain. Tu pun tak boleh keji dia. Ada kawan yang kita boleh cakap bergurau dengan dia. Tak ada hal. Ada orang dia tak suka merah padam muka dia. Tapi dia tahan jugalah, tak orang cakap alah bau kena sikit dah tak boleh tahan. Kan. Benda dosa tu. Habis. Qala musannifu rahimallahu taala. Jadi dosa mana? Dosa yang tak melibatkan manusia dan bukan dosa besar yang berhajat kepada taubat. Jadi dosa ni semua dengan ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah hapuskan dia. Maha pemurah, maha pengampun ya Allah Ta'ala tu. Jadi banyakkan ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambal lagi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan lagi dua kalimah syahadah itu tujuh kalimah dia. Tadi huruf ada 24 huruf. Dia ada 7 kalimah. Mana? La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. Ada 7 kalimah. Kana Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Kata dia adalah Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu an. Kata dia kerana maksiat itu tiada. Sunyi ia. Maksiat-maksiat tu tak sunyi ia, melainkan datang ia maksiat daripada anggota yang 7 itu jua. Kata Syekh Fakhruddin, maksiat ni terjadi pada 7 anggota. Mana? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. 2 tangan 2 kaki tak? Dan juga kemaluan, dia tak? Mana dia? Mata, kemudian telinga 2, mulut 3, tangan 4, kaki 5, kemaluan 6. Lagi satu? Perut. Ya, perut satu lagi, 7. Tapi kat sini dia lain, tengok. Dia ada 7 anggota ni. Dia termasuk pencium. Jadi tak masuk perut, dia tak masuk. Baik. Yang pertama kata dia, 2 tangan kamu. 2 tangan ni sebab jadi dosa, sebab jadi pahala pun dia, alat untuk jadi dosa pun dia. Pergi lempang orang dengan jalannya tiada hak. Mana boleh suka-suka hati lempang orang? Ini lempang bini lagi tu. Lempang bini dia. Contohlah kan. Itu semua dosa. Lempang anak dosa. Nabi suruh rotan, kau suruh lempang. Kau ajar kau pam satu kali dia bagi anak dia. Kan? Memanglah anak awak, tapi Nabi tak ajar tu, Nabi suruh rotan. Rotan pun rotan mengajar, bukan rotan nak bagi dia berdarah-darah. Kan? Ni batang pahit, batang beluti dia beduk. Tapi yang heran jadi orang lah budak tu. Yang tak beduk ni pula jadi lain. Yang dulu-dulu bapak dia garang-garang, emak dia pun garang, atuk dia pun garang, nenek dia garang. Kan? Jadi dia kalau pukul betulnya. Tok guru saya pun garang. Rehal tu dia baling-baling. Tapi itu jadi mengaji, pandai ngaji. Ni yang hijam ni, lembut-lembut ni kan. Puaslah mengajar dia. Setahun 1 juzuk pun payah. Kita orang setahun 7 juzuk. 4 tahun tu biasa dah hafiz lah. 7 juzuk tu kira tahap normal.
Dapat setahun 10 juzuk baik. 3 tahun dah hafiz. Tahun keempat tasmik untuk syahadah. Sekarang 4 tahun 3 juzuk. Tanya dengan dia, kau makan apa? Nasi. Saya pun makan nasi juga. Kenapa kau tak boleh? Kan heran juga. Ya? Pasal tak rotan. Nak rotan mak dia report polis. Jadi di pondok saya ada satu surat aku janji ibu bapa dengan saya. Saya tulis sana, jika anak melakukan kesalahan, izinkan saya merotan dia. Rotan, tindakan dia. Salah satunya rotan lah. Rotan ataupun kita denda dia, suruh dia berpuasa, ataupun dia khidmat, cuci jamban. Jadi dia sign. Bila dia sign, yang boleh rotan saya je, guru tak boleh. Kalau guru rotan lagi bahaya, dia tengah geram dia rotan, macam-macam tempat dia rotan, geram. Jadi saya guru juga, tapi yang boleh rotan tu saya je. Jadi kita tahu mana nak rotan. Itu rotan dapat tangan ke, dapat kaki ke, tu dia. Punggung ke bawah. Tapi jangan rotan betis dia. Betis dia sakit tapi itu berbekas. Bontot dia bekas juga tapi dia malu nak tunjuk bontot dia. Tapi saya jarang rotan situ. Saya suka rotan dia tapak tangan, tapak kaki. Situ jarang ada bekas, tapi boleh tahan sakit dia. Kalau setakat tapak ni berat ni biasalah. Janganlah kita pukul geram. Budak tak jadi. Pukul tu nak mengajar dia je. Ada budak dia pukul dia tak lagi teruk. Dia kena nasihat. Ada budak dia pukul baru jalan. Nasihat tak jalan. Ni anak-anak ni dia macam PL. Jika kita ingat dia sama je semua, tak ada. Sebab tu dia jadi pemimpin, dia kena bijaksana. Kenapa ustaz tak ada? Saya kena hutan, dia tak kena hutan. Dia tanya kan. Kena pandai macam mana nak buat. Panggil seorang-seorang, jangan panggil ramai-ramai. Ramai-ramai kita tahu budak ni kena hutan, semua kena. Tak ada nanti yang sana tak ada ni, mualim tak ada. Kita panggil dalam bilik, kita tahu dia ni punya karakter. Dia ni budak ni dia tak boleh rotan. Nasihat dia nangis. Nangis dia ubah. Yang ni seorang ni nasihat dia kaki dia goyang. Geram tengok kan, kaki dia goyang. Dia relax, dia buat diam aja. Bagi dia piak satu kali, tobat dia. Cara dia budak-budak. Ya, faktor makanan ni juga ada mempengaruhi, banyak mempengaruhi tingkah laku anak-anak. Kadang-kadang maaf cakap, kadang parents dia tak ambil berat tentang soal rezeki dia. Dia kerja office hour. Dia datang pagi depan skat. Balik pun depan skat, tapi bukan depan skat kawan dia. Dia balik pukul 11. Pukul 5 panskat. Gaji full. Ataupun dia datang lambat, dia telefon, Mat, kau tolong panskat kamera, panskat aku orang. Nanti aku belanja lah kau makan. Dia datang pukul 9, masuk 8.30, setengah jam dah hilang. Duit ni, gaji dia dapat full, tak ada tolak, deduction tak ada. Bos dia bagi gaji full, padahal waktu yang dia tak kerja tadi tu bukan hak dia tu, haram. Jadi bercampur yang halal dengan yang haram dalam rezeki dia. Mana nak barakah bagi anak makan. So anak tu jadi benak mengaji, jadi nakal, bapak dia punya perangai. Jaga sikit. Makan tu paling nak jaga ni anak ni, pasal dia akan membentuk darah daging dia. Kata Nabi, daging yang tumbuh daripada yang haram itu huliba bil haram, dan juga dia adalah tempat bahan bakar api neraka. Daging tu, daging yang tumbuh tu dia pengaruhi kehidupan, pengaruhi tingkah laku anak tu sendiri. Kita apa semua dah season dah cucu dah. Jaga cucu. Anak dah lepas, semua dah kahwin. Tu dia. Jadi kat situlah abang kata tadi, antara kalau pengajian sufi, dia paling nak jaga antaranya lah perut. Apa yang dibagi makan kat perut. Sebab tu dia banyak puasa, banyak berpuasa. Wallahu a'lam. Baik, qala musannif rahimahullah taala. Yang pertama kata dia,
Dua tangan. Dan yang keduanya daripada dua mata kamu. Oi, tangan ni banyak buat dosa, mata lagi banyak. Mata ni paling senang buat dosa tanpa disedari. Nak kalau kita pakai gelap sini matanya ni kan. Lagi best. Pergi Krabi pula Phuket. La ilaha illallah. Tak pandang pun terpandang. Bila terpandang tu dia tak boleh lebih sekali. Anda lama sikit. Anda mesti 2 kali batal lah, habislah. Dosa-dosa. Tapi itu dosa Maha Pengampunnya Allah ni. Kita ambil air wuduk kan, dia jatuh sekali. Kita sujud, dia keluar sekali. Jangan melibatkan manusia lah dengan dosa besar. Itu berhajat pada taubat. Jadi nak jaga mata cukup payah. Iman tu kena kuat. Iman kena kuat, kena banyakkan zikir. Bila dia dapat jaga mata dia, Allah bagi dia kemanisan ibadah. Mata ni kalau dapat dijaga dengan baik, yakni jaga daripada berbuat maksiat, nescaya Allah akan beri dia kemanisan beribadah pada Allah. Mengaji sedap, solat seronok, dengar kuliah seronok. Kemanisan iman tu dia ada. Dia panggil halawatul iman. Dia ada beberapa cara nak dapat kemanisan ibadat, manisan iman ni. Satu, jaga mata. Yang kedua, bangun malam tahajud. Yang tiga, puasa. Yang keempat, dakwah. Kalau kita rajin pergi berdakwah, dia melahirkan kemanisan iman. Dakwah yang ada mujahadah. Mujahadah ni mana bersusah payah sikit. Apa yang bersusah payah? Tinggalkan keseronokan tidur di rumah, tinggalkan nikmat dunia yang ada di rumah. Itu semata-mata nak berdakwah. Jadi dakwah ni dia konsep dia luas. Asal namanya dakwah yang menempati syar'i, yang itu dapat kemanisan iman. Jadi dulu masa saya kecil-kecil, masa saya umur belasan tahun, saya belajar berdakwah ni, saya ikut jemaah tabligh. Saya ikut. Asal kita orang bujang, apa ada tanggungan. Kalau orang dah kahwin lain, dia ada tanggungan, lagi berat dia. Dia nak kena jaga isteri dia punya nafkah, anak dia punya nafkah. Kalau tak ada ni semua, syarat tak cukup, tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi dakwah 4 bulan tu kalau tak cukup syarat ni. Dia ada tertib dia. Dia kena dapat redha isteri juga. Isteri dia kata, bang, abang nak pergi mana? Nak pergi India 4 bulan. Ya bang, tapi saya 4 bulan tak boleh lah bang. Bulan boleh, abang 4 bulan saya mana boleh larat. Dia bagi syarat, dia kan cakap terang perempuan. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah bertanya kepada sahabat wanita, isteri-isteri sahabat, berapa lamakah orang perempuan boleh ditinggalkan suami dia? Zaman tu perempuan di bawah tarbiyah Nabi SAW. Dan mereka ni isteri para sahabat yang hebat-hebat, imannya tinggi-tinggi. Dia kata apa? Paling lama kami boleh bersabar 4 bulan je. Itu wanita yang kualitinya grade A. Sebab dia bawa pimpinan Nabi secara langsung. Dengar Nabi cakap, dapat lihat wajah Nabi. 4 bulan zaman tu tuan. Agak-agak zaman kita, perempuan nak tahan sampai 4 bulan. Kita kata boleh lah. Kita pun tak boleh, pergi India kahwin satu lagi. Bukan kita, orang lain. Kan? Tuan-tuan, jadi kena redha tu. Redha isteri. Isteri kata, bang, saya redha korbankan nafkah abang untuk saya tu 4 bulan kerana Allah. Great ya, Pak isteri macam ni kan. Hebatlah, dia lebih hebat daripada isteri para sahabat lagi. Sebab tu tahap dia 4 bulan je, tak boleh lebih. Orang yang ada anak isteri ni, dia kena balik tunaikan tanggungjawab dia. Jadi kalau tak ada redha isteri, pergi berdosa. Sebab keluar negara, hukum berdakwah di luar negara itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dalam negeri baru fardu ain. Kena tahu konsep ni, konsep hukum ni. Yang fardu ain atas kita, negeri kita. Kalau dalam konsep Korea, dalam Korea kita, Korea luar itu dah fardu kifayah.
orang yang dalam qaryah tu lah fardu ain. Jadi kita nak meninggalkan fardu ain, ambil fardu kifayah punya haram. Tu start dia. Jadi kena selesaikan masalah fardu ain dulu. Isteri okey, nafkah kau okey 40 hari ni dia. Makan, minum, anak isteri terjaga tak dia? Siapa nak jaga dia? Sebab tu kita ada musyawarah. Kita ada dalam satu mahalah kita tu, kita ada orang yang boleh jaga kita punya family. Sama ada kita mahram ke apa ke, ataupun ahli kita punya syura kita ni, dia adalah dia akan bagi okey ni, kalau tak ada kita macam mana, makan minum dia macam mana, anak isteri dia macam mana. Yang ada pembelaan. Cukup syarat ni baru ulama bagi keluar. Pergi ke tempat lain. Tu kaedah dia, tapi orang tak nak ikut. Dia suka sekati dia, aku serahkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul jaga anak aku, apa aku susah, aku pergi jalan Allah, Allah tolonglah aku. Oh, ke hati kau. Yalah, bini dia pergi kat jiran sebelah minta garam. Ini image Islam, image dakwah, ahli dakwah itu sendiri terpalit dengan tingkah laku kita yang tak ikut tertib yang telah disusun oleh para ulama yang mahir dalam bidang dakwah ni. Syekh Zakaria Al-Ansari ni semua ni, Maulana Zakaria ni semua dah susun dah. Diorang tak nak ikut. Dia buat sendiri. Itu yang jadi terpalit tu. Lain pula pun ya. Jauh pergi dia. Mata tadi. Jadi kalau nak rasa kemanisan iman, dakwah. Jadi Allah pilihlah orang boleh pergi dakwah ni, dapatlah dia kemanisan iman. Ya. Baik, habis. Yang paling baik bawalah sekali berdakwah, apa masalah? Bawa isteri pergi sekali, anak dia pergi sekali. Lagi baik. Qala musannif rahimallahu taala. Yang ketiga, daripada dua kaki kamu. Kaki ni dia lebih suka pergi pasar raya daripada pergi mengaji tau. Pergi Tesco, pergi Jai Jasco, Ion, lagi best. Lama tak terasa. Rupanya datang tadi maghrib, pukul 9 baru balik. Tak terasa. Cuba duduk kuliah dengan mualim tengok. Setengah jam dia pandang jam. Sebaik jam tu kat belakang. Tidak. Dia ada pandang. Dia ada pandang. Lengur. Semua lengur kan? Paha lengur, kaki lengur, pinggang lengur. Rupanya ada setan ketuk. Pakai tongkat dia. Dia dah lengur-lengur tak jalan, dia celakkan mata kita. Faham tu sedap tidur. Lepas je ustaz, okey, ustaz pun bagi doa penutup, dia tegar balik. Setan ni mainan. Nampak? Nak dapat iman ni macam-macam ujian, nafsu, syaitan, macam-macam lah. Jadi kaki kita, Nabi suruh kita ni, iringilah kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Makna kalau kita rasa alamak aku ada buat silap ni, cari kebaikan untuk buat. Sedekah ke, buat tolong orang ke. Kerana kata Nabi SAW, kebaikan itu dapat menutupi akan kejahatan atau dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tahu kita berdosa, tadi terpandang aurat, cepat istighfar, banyakkan sedekah, tolong orang, ni semua. Qala musannif rahimahullah, dan yang keempat daripada lidah kamu. Oh, ni lagi dahsyat. Lidah ni lebih tajam daripada pisau yang tajam. Dia kalau tikam, dia punya sakit tu kadang-kadang semua hidup. Dia akan ingat dia walaupun dah minta maaf kan, dia still ingat lagi. Inilah dulu kutuk aku tak ingat ni. Ni kan, dia maki, bila maki seseorang tu dia lepas begitu je. Dia lembut lidah ni dia tak ada apa, tak ada tulang. Sekali dia bagi pam, dia punya lekat ni ya Allah sampai mati. Jadi yang sampai simpan dendam pasal mulut dia. Kata orang tua, kerana mulut badan binasa. Pasal mulut punya jahat punya hal, tu yang dapat makan tu. Itu dia bantai merah padam, berdarah-darah kawan tu berkicap Kenapa mulut dia? Tu berlaku pelajar-pelajar. Kadang-kadang ni mulut ni jahat. Alah budak orang Melaka, mulut mana yang makan cili ni? Dia punya cakap
Bapak engkau memanglah bapak engkau tak sekolah dia. Dia ni, kau main bapak-bapak Itu dia bagi kadabang, kadabur bengkak-bengkak kawan tu. Tanya ni apa punca ni? Dia maki bapak saya. Nampak? Kerana mulut badan binasa. Cuba kau jaga mulut, Nabi suruh diam. Kalau tak ada apa benda nak cakap, diam. Ya selamat. Kalau orang tengah marah, Nabi suruh diam. Idza ghadaba ahadukum falyaskut. Atau kama qala, kata Nabi SAW, apabila marah oleh seorang daripada kamu, hendaklah diam oleh engkau. Isteri ni point dia. Suami tengah marah, baran kan, dia daripada dapat kerja dah kena marah dengan bos. Balik rumah dia nak lepas geram, tak ada. Dia marah tu kan, dia marah-marah kita, engkau ni tak reti ke anak ke sepa ni. Dia tak tahu kita pagi sampai malam kemas, anak engkau ni main kejap-kejap main. Kau tak tahu ni, kau datang time memang dah tengah main. Kan? Dia marah. Kau tak reti nak kemas ke? Apa dah lah penat-penat ni? Macam tu Diam dulu. Pada hati pun marah agak. Leng kau ni. Kan hati marah. Kita dah kemas hari-hari. Pagi sampai malam, perempuan ni kerja. Mana dah habis? Sabar. Sebab Nabi suruh fal yaskut, diam. Daripada diam, bagikan dia air. Kalau rasa air suam tak bagus, buat fresh orange, bagi dia. Dia dah minum, relax kan. Dia dah bau, dia menyesal. Maaf tadi abang marah. Takkan maaf bang. Ni tak kisah. Malam kita tom yam. Tom yam, okey dapat dia lah. Kalau kita marah, kita pun sama naik juga. Alah, abang tahu apa? Daripada tadi dah ke mana memang nak abang ni, ikut abang ni bangai. Lagi angin bergaduh lagi. Nabi suruh diam. Bila orang marah, kita diam dulu. Walaupun dia memang salah lah orang marah kan. Marah tu daripada syaitan. Jadi jangan kita siram api dia, taruh air. Qala musannif rahimallahu taala. Jadi lidah ni paling bahaya Dalam banyak-banyak lidah ni paling bahaya. Dan dialah amalan yang paling dahsyat, lidah juga. Kalau kita dapat zikir, dia adalah sebesar-besar pahala, sebesar-besar amal. Kata Nabi SAW, afdalu amali zikrullah ala kulli hal. Sebaik-baik amalan ialah berzikir, mengingati Allah di atas setiap hal keadaan. Lagi kata Nabi SAW, asyaddul a'mali, sedahsyat-dahsyat amalan. Amalan ni di sisi Allah ni ialah zikrullahi ala kulli hal, mengingati Allah di atas setiap hal keadaan. Jadi lidah ni kalau dia main peranan dengan zikir dia, hebat. Zikir lidah ni kita panggil zikrul lisan. Dia ada zikrul sirri, dia ada zikrul qalbi. Mana buka ni? Bismillah. Tarik tu dia. Ni air baik lah sini. Lalu air kosong je. Air baik. Ada kopi, ada Milo lah. Harus seronok sikit. Jadi lidah ni Nabi pernah bersabda pada para sahabat, maukah aku khabarkan kepada kamu yang mana amalan ni ringan dibuat tapi berat di timbangan. Kata sahabat mau. Maka kata Nabi SAW, ialah tasbih, berzikir mengingati Allah ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca 10 kali. Dia punya timbangan akan berat di mizan. Dan Allah benakan satu malaikat di dalam syurga. Dan Allah wakilkan ke dia kat dunia ni 10,000 malaikat mengiringi perjalanan dia. Kalau dia dekat musafir dia sebut. Jadi sebelum musafir, saya baca doa musafir dan juga bismillahillazi sakhara lana semua tu. Baca juga ayatul kursi. Kelebihan ayatul kursi ni, Allah akan pelihara perjalanan dia dan diri dia, harta dia dan rumah dia, anak pinak dia, sehingga dia balik ke tempat dia semula. Dia diberi jaminan untuk sampai ke rumah semula. Macam mana pun dia akan sampai.
Itu kelebihan ayat kursi. Dan sebelum berjalan tu bacalah 10 kali tadi tasbih tu. Jadi 10,000 malaikat akan mengiringi perjalanan dia. Ni kita berjalan tak tahu jalan kadang ada hantu, ada pocong, ada jin, setan. Malaikat ada. Daripada jauh setan dah lari. Inilah rahsia orang yang nak mengubat Tok Bomo, yang nak ubat orang yang sakit. Dia telefon, Ustaz, tolong nak tengok anak saya ni. Kenapa Ustaz? Anak saya ni kena sampuk Ustaz. Hantarlah kat Bomo. Saya bukan Bomo. Saya kat rumah Bomo lah ni. Dia kata, Bomo so telefon. Pukul 3 pagi telefon saya. Alah mak, cakap saya bukan Bomo, dah kena pula. Bomo pula suruh telefon. Jadi saya pergi, bacalah apa yang Nabi suruh. Baca ayat kursi, baca tasbih tu 10,000 malaikat iring kita. Dalam perjalanan belum sampai rumah dia, jin dah lari. Betul mujarab ni. Ini kisah benar. Saya sendiri hadapi dia. Kita bukan Bomo, kita yakin dengan hadis Nabi lah. Pergi sana, sebelum sampai rumah Bomo tu, setan dah keluar daripada rumah dia. Saya bagi salam dia dah sedar. Saya kata, dia dek balik, ikut saya balik. Sampai dalam kereta. Saya bawa dia sampai kat rumah dia. Tapi dalam perjalanan dia kena. Dalam perjalanan tu dia kena balik. Kita baca-baca sampai kat rumah dia, baru hilang. Lepas tu saya cakap dengan dia, pesan lepas ni jangan cakap saya ubat tau, nanti jadi semua orang panggil datang. Dia cakap dengan dia kan. Ni kan Bomo, cari Bomo tu tadi tu. Susah dia rena. 2-3 pagi orang datang, kita nak tolak sian. Tapi selalunya saya serah dekat Abah Makzin. Saya punya warden. Saya dah ajar dia kan. Memang dia kena lah. Nak tidur. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang kelima. Daripada perutmu. Perut kita pun satu hal. Jaga makan. Makan ni paling penting jaga. Kalau kita nak jaga iman, nak jaga kemanisan iman yang kita dah dapat tu, dia tak boleh makan makanan orang yang tak sembahyang. Ini pengalaman. Jadi kalau kita dah dapat rasa zauq, kita makan di kedai ataupun siapa-siapa makanan orang yang masak tu tak solat, kita punya kemanisan hilang serta-merta. Mayang tak sedap dah. Kemanisan tu hilang. Kenapa? Kerana dia memasak makanan itu dalam keadaan dia sedang dimurkai Allah. Itu masalah dia. Sehingga kan kata Nabi SAW, air hujan yang jatuh di atas bumbung orang yang tidak solat tu lebih hina daripada anjing, najis anjing dan babi tu. Air hujan yang mintik tu jadi hina sebab kena bumbung dia. Kita pun tak ada buat air penawar, air penerang hati. Kalau semua dalam rumah tu solat, alhamdulillah lah. Jadi sebab itu kaedah kita nak buat air penawar ni, dia buka dalam kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk tu bukan pelik je, banyak dalam tu. Kalau kita nak tu letakkan di tengah padang, di tengah tempat yang tak ada kena apa-apa. Derek air hujan masuk dalam bekal baldi ke apa, malam Jumaat, ambil air tu, boleh buat air penerang hati. Adalah ayat-ayat tertentu yang diajar boleh baca. Jadi dahsyat kalau tak solat. Sebab itu dosa meninggalkan solat ni lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada dosa berzina dengan mak ayah dia sendiri, lebih besar daripada membunuh orang Islam. Benda tu semua dosa besar tu. Tapi lebih besar pada tu ialah tinggalkan solat. Dia jatuh nombor 2 dosa paling besar. Yang pertama syirik, yang kedua meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi dosa dia punya besar. Kalau kitab Pelita Penuntut, dalam kitab Pelita Penuntut tu dia terangkan, jangan kamu makan sedulang dengan orang yang tidak solat. Dia larang. Dia larang penuntut ilmu. Dia bukan larang da'i. Kalau pendakwah, dia kena hampir dengan orang macam ni. Dia kena tarik ta'am, salah satu dia punya konsep dakwah.
Ajak dia makan, kita nak tarik dia. Ni yang dia larang ni penuntut ilmu. Dia tak bagi makan sedulang dengan orang yang tak solat. Nak bagi tahu bahasanya betapa besarnya dosa dan kemurkaan Allah pada orang yang tak solat. Orang yang tak solat, satu semayang saja dia tinggal dengan sengaja, kategori dia fasik. Dia bukan kafir, dia fasik. Orang ni yang tak solat, dia tak boleh jadi wali anak dia nikah, tak boleh. Dia tak semayang, nikahkan anak dia, tak sah. Kerana dalam syarat sah wali itu dia kena adil. Kata ulama, adil tu termasuk adil dengan diri dia. Orang yang adil dengan diri dia mendirikan solat. Jadi macam mana kalau dia nak nikahkan anak dia? Sebahagian ulama kaul, boleh juga suruh dia bertaubat. Belum nikahkan anak tu dia taubat dulu. Astagfirullahaladzim, taubat segala dosa dia. Bukan istighfar dia, terus taubat sekali. Maka bolehlah dia akad nikah untuk anak dia, sah. Itu jalan dia. Jadi yang jalan terbaik ni cari orang soleh lah nikahkan. Memanglah bapak tu wali mujbir, tapi kalau dia main judi je, dia main tikam ekor 4 digit, dah jadi fasik. Apa makna fasik? Orang Islam yang melakukan satu je dosa besar dah fasik. Apalagi kalau banyak dosa besar. Dan ataupun seseorang Islam yang mengekali dosa kecil. Dia kaki semayang, dia orang kuat mengaji, semua baik, dia baik, semua baik. Suka bersedekah, tolong mak ayah, tapi mata dia tak boleh jaga. Dia suka pandang perempuan. Dia pandang bukan pandang lama ni, banyak kali ni. Alah senang cerita, suka menonton televisyen, settle masalah. Tonton televisyen yang filmnya mana sekarang semua buka aurat. Habis dah fasik lah. Hari-hari tengok televisyen, mana tak fasik. Tu mana mengekali dosa kecil. Tapi kalau dia taubat, hilanglah fasik dia. Dia istighfar, hilanglah fasik dia. Astagfirullahaladzim. Sebab tu lepas solat kita istighfar tu. Habis. Dan lagi mana dia? Yang keenam ni, daripada dua telingamu. Janganlah dengar orang mengumpat. Janganlah dengar benda-benda dosa ni, ya tak? Dan yang ketujuh, daripada farajmu, kemaluan. Maka tiap-tiap satu daripada yang 7 kalimah itu dapat menutupi ia akan maksiat yang satu anggota yang 7 itu. Tiap-tiap satu anggota itu dapat tutup ataupun terhindar daripada dosa atau menghapuskan dosa, ialah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita baca ni juga, dapatlah hilang kefasikan kita. Jadi manusianya senantiasa akan buat dosa lah. Maknanya senantiasa duduk dalam kefasikan. Kita semua. Dan hilang kefasikan kita tu dengan sebab kita memohon ampun kepada Allah. Maka sebab itu ulama menetapkan kaedah lepas sembahyang istighfar. Kata Nabi SAW, khairud du'a il istighfar. Sebaik-baik doa ialah istighfar. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ini juga dikira doa. Jadi kalau kita tak sempat nak berzikir, nak berdoa panjang-panjang lepas sembahyang, jangan lupa istighfar. Yang kita nak cepat-cepat nak kerja, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikutlah. Tu kira dah berdoa, tak sombong lah tu. Jangan jadi sombong macam orang Wahabi. Dia langsung tak nak doa lepas main tu. Ni bid'ah, Nabi tak pernah buat. Suka hati dia. Ada hadis, banyak hadis yang ulama riwayatkan berkenaan lepas sembahyang, sahabat akan dengar Nabi dan juga ahli jemaah tu melantunkan zikir-zikir lepas sembahyang, istighfarnya, ayatul kursinya, 3 kulnya. Memang ada dalil tu ulama susun tu. Walaupun dalil hadis dhaif sekalipun, dia tetap boleh pakai. Yang tak boleh hadis palsu. Dhaif boleh. Baik, habis.
Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi 7 dah anggota tu. Mana lebih baik? Astaghfirullah ke? Sambung lagi. Lagi panjang, lagi baik, lagi banyak pahala. Oh. Istighfar. Oh, la ilaha illallah. Dia yang pertama istighfar, yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang disusun tu 10 kali semua tu kan. Ikut susunan lah. Semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Yes. Jadi sebaik-baik zikir pula kata Nabi la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam. Sebaik-baik zikir fa'lam, maka ketahui oleh kamu kata Nabi. Apa dia? La ilaha illallah. Zikir thayyibah. Itu zikir terbaik. Kalau doa terbaik istighfar. Zikir terbaik la ilaha illallah. Itu dia. Jadi kita ni ambil yang terbaik-terbaik semualah. Kalau tak dapat amal semua, jangan tinggal semua. Salah satu kita buat. Yang penting istiqamah. Dia tak boleh buat banyak. Dia boleh baca qul huwallahu 3 kali je lepas solat. Amal tu pun baik. Seperti khatam Quran, 30 juzuk pahala dia. Sedekah pula pada mak ayah, pada arwah. Macam sedekah 30 juzuk Quran pada arwah. Amalkan ni berterusan sampai mati. Kata Nabi SAW, kata Nabi, afdalu amali, sebaik-baik amalan, adwamuha wa in qalla, yang dibuat secara berterusan walaupun sedikit. Ini hadis sahih. Ya. Sebaik-baik amalan ialah yang dibuat secara berterusan walaupun sedikit. Berterusan tu nama dia istiqamah. Jadi al-istiqamah kata Nabi khairun min alfi karamah. Istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ni kemuliaan yang Allah kurniakan kepada para wali Allah. Dia boleh jalan atas air, baru 1 karamah. Terbang di udara, 1 karamah. Satu tempat yang lain dalam masa sekejap, 1 karamah, baru 3 karamah. Air keluar pada tangan, karamah. Kalau Nabi mukjizat. Ya tak? Banyak karamah ni, banyak. 1000 karamah tu lebih baik pada dia ialah istiqamah dalam amalan. Kalau kita duduk dekat saf pertama situ, kita cuba terus kat situ lah seterusnya. Dia semain Jumaat, dekat situ tempat kan. Cuba istiqamah situ saja. Nanti sampai bumi tu mendoakan kita. Kalau kita tak ada semayang di atas dia, dia doa, ya Allah ampunilah dosa dia. Kalau kita duduk di atas dia, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosa dia. Dia akan bumi tu, tempat kita sujud tu, dia mendoakan kita. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau dia semayang kat situ je dia. Oleh kerana takut orang lain datang duduk tempat dia, pukul 11 pagi dia dah datang Jumaat. Dia letak dia punya sejadah. Tapi dia tak lain mana kat situ lah. Ini letak sejadah, pukul 1 pun datang. Wah cantik. Tak boleh lah. Dia kena duduk stay kat situ lah kalau dia nak cari pahala istiqamah tu. Wallahu alam. Ya betul. Bumi ni akan menjadi saksi ke mana kita sujud dan ibadat pada Allah. Jadi perbanyakkanlah tempat sujud kita. Itu sembahyang fardu kat situ, sembahyang sunat kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Bagus kan? Itu semua akan mendoakan kita. Tapi sebenarnya tempat yang afdal untuk solat sunat ialah di rumah. Termasuk sunat abad, sunat qabliyah dan ba'diyah. Afdalnya buat di rumah kita. Bidah kita ni kalau buat kat rumah, datang Yasin masbuk lambat aja, air datang jelah. Dah jauh kan. Macam Nabi SAW rumah sebelah masjid je, buka pintu. Jadi Nabi sembahyang kat rumah. Sembahyang fardu dekat masjid. Jadi orang perempuan yang afdal sembahyang dia di rumah. Orang perempuan.
Tapi kalau dia nak mengaji, nak apa, jadi berubah hukum tu dengan sebab ada gharak lain. Dia nak ngaji pada ain ke, nak ngaji Quran ke. Afdal lah dia sembahyang di tempat dia. Ya. Kalau dia sembahyang kat rumah, sambil dia jalan je dah habis kuliah. Kan, wallahu alam. Ada soalan lain. Ni kita sini, full stop dia sinilah. Yang ketujuh baik. Dan isyarat pula 7 kalimah itu kepada 7 pintu neraka Jahannam. Dan terkunci ketujuh-tujuhnya itu, pintu neraka itu, dan tertutup sekalian pintu neraka yang 7 daripada orang yang mengatakan 2 kalimah syahadah itu. Masya Allah. Dah. Kita dengar, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Nabi, barang siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Masuk syurga ni kata ulama tanpa hisab. Dia terus masuk je. Tak ada kira-kira di yaumil mahsyar. Siapa yang menyebut la ilaha illallah dakhala, masuk syurga ia. Dia belum mati lagi dah masuk syurga. Kalimah dakhala tu fa'al dipanggil fa'alun madin. Fa'alun madin mabni, fa'alun madin mabniun ala fathi, fa'ilu dhamir mustatirun jawazan takdiru huwa. Ilmu bahasa. Ngaji nahwu dulu kan, kena hafal ngaji sorab. Jadi fa'al madhi ni perkataan ataupun perbuatan yang telah berlaku. Kenapa Nabi datang ke kalimah dakhala? Dia tak kata yadkhulunal jannah ke? Ya, dengan fa'al mudhari' akan masuk syurga. Tapi Nabi kata telah masuk syurga. Bukan Nabi tak tahu ilmu bahasa, dia adalah guru bahasa paling agung sekali. Jadi itu tandanya mengisyaratkan masuk syurga tanpa ada penghisaban. Terus dia masuk syurga. Dengan syarat dia amalkan kalimah la ilaha illallah tu. Apa tuntutan kalimah la ilaha illallah tu? Ada 4 rukun, 4 syarat sah. Kan? Tu dia. Ada 2 kesempurnaan. Itu. Yang tu kena diamalkan. Kena faham isi kandungan dia. Pada lafzul jalalah, lafaz Allah tu, isbat tu apa dia? Dia ada apa? Ada kat sana ada 4 syarat sah juga. Iaitu mengisbatkan keesaan zat. Kan? Mengisbatkan keesaan sifat dan af'al, mengisbatkan juga kerasulan Nabi. Itu semua dia kena faham dan mahir lah. Wallahu a'lam bisawab. Akan datang kita sambung. Ada soalan tak? Ya. Kita ni setiap hari lah syaitan ganggu Ya. 24 jam lah. Semua gangguan tu saya ada kawan buat je. Tak kena satu je saya tak boleh jawab. Error satu je tak boleh jawab. Tak ada reference. Okey. Kalau menantu Mat Saleh, ada sekali lah. Menantu apa? Mat Saleh lah, Mat Saleh. Mak Saleh. Aiwa. Syahadat sekali je. Masa nak kahwin tu. Kan dah 15 tahun ni. Dan mas, saya pun takkan cek. Semua ucap tak cek pun. Yalah. Ucap apa, tak tahu nak buat dengan. Dia orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah tu, dengan syarat-syarat dia tu, dia dah Muslim dah. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia banyak buat dosa, dia still Muslim. Tapi dia sama ada kalau dia tak sembahyang, dia panggil mukmin asik, orang yang beriman tapi berdosa. Jadi kalau dia bertaubat, dia suci lah daripada dosa dia. Jadilah orang soleh. Nama pun Mat Soleh. Mat Saleh tu baik. Kalau toleh jahat. Mat Toleh jahat, toleh. Jadi kita doakan dia dan selalu nasihat dia lah. Ad-dinun nasihat. Agama nasihat. Kita kalau soal nampak dia buat satu kemungkaran, contohnya dia tinggalkan solat, kita wajib nasihat. Mana masih bertanggungjawab. Yes. Ya, itu tanggungjawab seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Tak kira dia pak mertua ke apa ke, kawan ke. Ada satu kejahatan di depan mata, wajib tegur. Wajib betulkan.
Dia cakap lawan putih ni, cakap putih. Please pray. Cakap dengan dia. Cakap. Dia cakap, dia pun cakap, aku yang penting aku Islam dia. Main tak semayang bukan abah punya urusan, saya punya urusan. Saya tanggung dosa. Macam itulah yang lelaki Hawa tu. Tu dia dosa dia saya tanggung tahu. Wah, bini dia kan. Okey, manakah ni kalau orang setakat melepas batuk di tangga saja, tegur dia sekali, lepas tu Ya, janji ada tegur. tegur Nanti bila Allah tanya, tanggungjawab kita lepas dah. Ya. Kita sentiasalah, yang sebaiknya kita sentiasa tegur. Dia buat manusia ni bukan kadang-kadang bukan waktu tu dia sedar. Kadang waktu lain dia sedar. Kita jangan putus asa lah. Sentiasa khabarkan kebaikan. Dia terima tak terima tu bukan kita punya kerja. Kerja kita sampaikan dia dapat hidayah tu daripada Allah. bukan kita rasa. Hubungan yang dua seketika dia diberitakan yang fitrahnya dalam menunaikan umrah menunaikan hukum bulan. Lepas tu baru-baru fitrahnya kuat memakai ihram. Dan daripada kisah ni terdapat dua golongan manusia. Satu golongan ni dia mengutuk, marah, kata mencemaskan Islam, menghina dan sebagainya. Dan bila Islam ada segolongan lagi yang kata mungkin dia tak tahu, maafkan dia saja lah. Mungkin Tuhan nak beri hidayah dengan cara macam tu. Jadi soalan saya, mana satu yang lebih berat bagi yang tengah-tengah ni? Sebab nanti takut dia tak nak jadi syaitan yang bisu. Mana satu yang lebih berat, sama ada nak memarahi dia ataupun bersangka baik dengan Dia macam ni tuan. Benda yang menyalahi syar'i tak boleh sangka baik. Dia mesti ditegur, ditegah daripada melakukan dia. Tak boleh kata sangka baik nanti Allah bagilah hidayah, tak boleh. Dia benda yang menyalahi hukum, dia wajib betulkan. Dia sepatutnya yang berwajib kena tahan dia, bagi kaunseling kat dia. Jadi apa pekerjaan yang dia buat memang dah berdosa dah. Dah bukan saja benda tu tak sah, bahkan berdosa, haram lagi berdosa. Jadi ketegasan daripada orang yang ada kuasa tu sangat-sangat dituntutlah dalam hal ni. Jadi dia tak ada istilah tak apa bagi dia peluang, tak ada. Dalam hal yang berkait dengan prinsip agama, dia kena go straight. Dia tak boleh tak apalah, tak boleh. Dia akan merosakkan sistem yang telah teratur yang ada dalam hukum akam Islam. Jadi apa yang perlu kita buat dengan bil hikmah lah. Cara tu nak tegur tu bil hikmah. Tegur tetap kena tegur, betulkan tetap wajib kena betulkan. Dia tak ada istilah bagi dia peluang macam tu, tak boleh. Nanti orang lain pun sama, bagi dia peluang juga. Bagi dia peluang lah. Apa jadi? Jemaah pancake satu Malaysia datang. Kan? Ini masalah. itu yang kita nampak. Ada juga golongan yang baik dia mungkin tak tahu Tak. Dia dalam Islam tak boleh macam tu. Dia macam ni, al halalu bayyinun. Halal tu dia terang, wal haramu bayyinun. Dia tak ada duduk tengah-tengah. Kalau di antara keduanya syubhah tu ghuliba bil haram, pergi haram. Ni tak boleh pakai. Jadi dalam konsep Islam, dia kena tegas dalam prinsip Islam tu sendiri. Cara nak menegur tu lah bil hikmah. Tapi benda yang berkait dengan Islam tak boleh main-main. Mempermainkan Islam tu termasuk kategori mempermainkan, boleh batal akidah. Mempermainkan hukum hakam Islam boleh batal iman, batal akidah. Jaga sikit. Yalah mungkin dia jahil, tu satu hal. Jahil, tapi kejahilan itu wajib kita tegur. Kena buat sesuatu tu, tak dibiarkan. Wallahu a'lam. Ya. Masa kemungkinan kerajaan Arab Saudi pun akan membuatkan puasa fashion macam Tina. Kalau kita diam macam tu memang benda tu Kacau kan? Yalah. Kesannya pun dia mengaku
Yalah daripada sajat punya hal. Kan dia mengaku tak boleh lah, sekarang pakai main scan pula. Nampak. Tapi sajat lepas lah. Dia tak ada dah. Tapi dia dapat visa macam ada kalau ambil Nama ada IC kan ada jadi nama. Ini herannya. Mungkin dia masuk visa perempuan, sampai sana dia ubah. Di sana. Apa kak tadi? Jadi kalimah la ilaha illallah adakah perlu dilafaz dengan kata-kata atau dia dalam hati pun dah dikira? Baik, bagus Bila dalam hadis sebut man qala, man tu siapa-siapa juga, laki ke perempuan, kecil ke besar ke, tua ke muda ke. Qala yang berkata. Qala tu telah berkata ataupun berkatalah. Qala daripada kalimah qala yaqulu qul. Qul makna katakanlah. Fi'il amar. Jadi qala yang telah berkata. Berkata tu maknanya mesti bil lafziyah, dengan lafaz. Jadi lafaz syarat dia tasdiq fi qalbi. Mesti membenarkan dalam hati dia dengan i'tiqad yang betul. Jadi baru masuk dalam kata siapa-siapa yang telah berkata la ilaha illallah, nescaya dia masuk ke dalam syurga. Dia kena lafaz. Jadi sebab tu kita ni sunat, kita ni disuruh mengajar orang yang sedang nazak tu dengan kalimah ni. Sebut ikut-ikut la ilaha illallah. Kalau dia susah sebut tu, sebut Allah ni. Isbat Allah. Allah kalau dia susah nak sebut ni. Bagi dia boleh sebut juga. Kalau orang yang macam kan dia macam kalau dia terlalu sakit tu atau nazak kan dia dah tak boleh nak cakap, tapi mungkin dalam hati dia Ya, boleh. dia tak. Itu dia. Dikitlah benda perbuatan dalam hati dia dengan Allah lah. Kita tak tahulah kita. Kan? Wallahu a'lam. Tadi Ustaz sebut tabligh kan. Di masjid-masjid ada kitab terjemahan tabligh kan. Baru-baru kan. Dan juga ada kitab Katani ni lah. Tapi saya rasa dulu kandungan dia sama kan. Kitab tabligh tu kandungan dia hadis-hadis yang berkait dengan fadail amal. Fadail amal ni ialah cerita tentang kelebihan zikir, kelebihan sembahyang, kelebihan dakwah, kelebihan para sahabat. Tak sama dengan kitab-kitab macam ni, dia ilmu masail. Ilmu masail, ilmu cerita tentang masalah macam mana sembahyang tu betul ke tak betul, puasa ni dia different. Ada beza. Jadi antara dua ni mana lebih afdal? Kena tahu. Kita cakap, kita main cakap senang. Nabi Utara dah komplain dah tu. kalau kita cakap, orang tabligh kata ini lagi betul. Kalau yang ustaz-ustaz cakap, kitab aku lah lagi betul. Baik kita dengar Nabi cakap. Nabi kata apa? Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Atau kama qala. Hadis sahih. Nabi kata kelebihan ilmu, yakni ilmu masail, lebih daripada ilmu fadail. Itu kitab fadail amal. Jadi kedua-duanya bagus, tapi kalau dibandingkan dengan kedua ni, ilmu masail ni lebih utama. Sebab dia melepaskan kita daripada fardu ain. Kalau ilmu fadail menggalakkan kita, semangatkan kita, keseronokan kita untuk ibadat. Dia different. Dan kebanyakan hadis fadail amal ni, kategori hadisnya banyak yang dhaif. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Banyak yang dhaif. Walaupun dhaif, dia boleh diguna pakai untuk fadail amal. Untuk menggalakkan orang buat amal. Tak sama dengan ilmu masail. Ilmu masail ni nak bab solat, bab rukuk, ini semua dia kena pakai hadis sahih. Itulah beza dia. Apa Ustaz tu? Masail dengan Masail dengan fadail. Masih baru dengar orang baru. Dia tanya dan jawab lah. Baik. Lagi? Ya. Baik, kita dah melazimkan diri dengan solat tahajud malam. Tiba-tiba satu hari ni tak terkejut. Kejut dah subuh. Jadi waktu bila kita nak qada tu, boleh dia qada pada bila-bila masa. Sama lagi cepat lagi baiklah. Lepas subuh qada ke,
atau waktu duha ke, atau waktu lepas zuhur ke, boleh di mana-mana masa. Dia tak ada terhad dan tak ada waktu tahrim untuk qada dia. Lain? Ustaz, Ya. kalau kita ada family members yang duduk luar negara, lepas tu kita baru dapat tahu dia dah tukar agama, jadi murtad lah, kira dia dah mengandung Kristian gitu. Macam mana kita nak macam, kita boleh doakan dia ke? Macam nak balik semula ke? Bagus soalan. Macam mana Ustaz? Dia konsep doa, yang saya ingat, nombor satu, haram mendoakan orang yang zalim dan orang yang kufur. Doa mana yang diharamkan ni? Doa dia dapat nikmat. Tapi kalau doa untuk hidayah, harus petunjuk, ya Allah berilah taufik dan hidayah kepada dia supaya meluk Islam semula. Hatta pada orang kafir pun kita boleh doa macam tu. Yang tak boleh ni, doakan itu pada orang-orang yang kita tahu dia ni orang yang zalim. Itu doakan dia, ya Allah panjangkanlah umur dia, hukumnya haram. Orang yang zalim kita doa panjang umur, hukumnya haram. Yang ni lagi banyak kezaliman ni buat. Tapi kita boleh doa, ya Allah berilah dia taufik dan hidayah supaya dia tidak zalim lagi, boleh. Taufik hidayah tu yang boleh. Ya. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu kadang kita lihat kenapalah orang tak angkat tangan doa kat tuku tu bar Jumaat tu. Jadi tu jawapan dia. Kadang-kadang saya cakap kena ban lah. Ini soalan lain? Ada. Rasa larangan tu. Tapi kita kalau dia doa, ya Allah berilah dia kekuatan untuk dia mentadbir negara ni dengan adil, boleh. Itu boleh. Alhamdulillah. Allahumma nawi qulubana binukal hidayah kama nawata ala syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu